Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan untuk hidup di atas muka bumi Allah ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat baginda lah, maka dengan berkat perjuangan baginda lah, maka hari ini kita mendapat nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, baik, hari ini seperti biasa, sebelum ini kita telah belajar mengenai pengertian iman. Pengertian iman. Jadi di dalam tauhid ni, ingat tauhid ni apa? Ustaz ulang sikit je. Okey, tauhid ni adalah kita ingin kenal, kita ingin kenal Allah dan kita ingin orang panggil mengesakan Allah sahaja. Tak ada Tuhan lain selain Allah. Jadi mestilah yang pertama kita kena tahu dulu apa itu iman. Iman tu maksudnya, bahasa mudahnya, Allah lah segala-galanya pada kita. Allah satu Tuhan kita, bukan Tuhan lain, tak ada. Hanya Tuhan itu hanya Allah sahaja. Jadi kita dah belajar minggu itu iaitu Allah mencipta langit dan bumi dan sebagainya, alam tidak kekal. Kita kena beriman. Okey, Al-Quran mukjizat, rezeki ditentukan Allah, kita kena yakin yang ini. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai rukun iman. Rukun iman ada berapa? Pertama sekali, rukun iman ada berapa? Dia tulis Jawi kat situ. Berapa tu? Jadi rukun iman ada, dia tulis sini, ni rukun iman apa ni 6 perkara. Jadi maksudnya rukun iman ni ada berapa? Sampai nombor berapa ni? Sampai nombor 6. Kena faham sampai nombor 6. Jadi hari ini Ustaz kita akan belajar mengenai rukun iman. Rukun iman ada 6. Dia bukan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Rukun Islam belajar dalam ibadah lah, dalam fiqh. Tapi kalau dalam tauhid, kita akan belajar rukun iman. Rukun iman ni apa? Mengenai kita lah, mengenai kepercayaan kita. Kena yakin kita kepada 6 perkara inilah rukun-rukunnya. Baik, jadi Ustaz akan terangkan yang pertama sekali, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ni kita tengok nombor 1 ni lah. Nombor 1 ni adalah beriman kepada Allah. Maksudnya kita hanya beriman kepada Allah sahaja. Hanya Allah sahaja. Hanya Allah sahaja yang kita kena beriman. Kita tak boleh beriman, maksudnya tak boleh beriman kepada Tuhan yang lain. Maksudnya kita nak beriman kepada Iron Man ke, tak boleh. Kita kena yakin Allah yang paling kuat sekali, Allah yang paling hebat sekali, Allah lah yang mencipta segala-galanya pada kita. Baik, yang kedua iaitu beriman kepada malaikat. Kena beriman kepada malaikat. Kenapa kena beriman kepada malaikat pula? Kena beriman lah sebab kita tak nampak malaikat ni. Allah pun kita tak nampak, malaikat pun kita tak nampak. Kenapa kita kena beriman pada malaikat? Sebab kita tak pernah nampak malaikat. Jadi kita kena beriman, kita kena yakin ni bahawasanya malaikat itu pun ada. Allah pun ada, walaupun kita tak nampak, tapi dia ada. Itu maksud dia. Beriman kepada malaikat, malaikat itu pun ada. Baik, seterusnya yang ketiga Ustaz. Yang ketiga iaitu beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab maksudnya kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya. Iaitu apa? Yang seperti sekarang, iaitu kitab yang kita baca sekarang, iaitu Al-Quran. Ada lagi lah kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, apa semua tu. Itu tak apa. Tapi yang penting sekali kita beriman kepada semua benda tu. Semua-semua kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada rasulnya, kepada nabi-nabinya, kita mesti berimankan dia. Maknanya kita yakin kita Injil dulu ada. Kita yakin Quran itu pun ada. Quran memang ada pun dalam rumah kita. Dan kita yakin ini daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, bagus.
Seterusnya yang keempat, Ustaz bulat ni, beriman kepada, kalau rukun iman ni mesti beriman je. Maksudnya kita yakin dan percaya. Beriman kepada Rasul. Rasul tu apa? Itu Nabi lah. Okey, bahasa mudah dia untuk peringkat kamu, Nabi. Senang. Rasul itu adalah Nabi. Nabi kita, Nabi ni banyak. Tapi Rasul ni, dia ada untuk kita, peringkat kita adalah 25 Rasul. Dalam disebutkan dalam Al-Quran, iaitu Adam, Idris, Nuh, sampailah Nabi Muhammad, 25 Rasul. Kita kena beriman. Kita yakin Nabi Adam tu ada. Kita yakin Nabi Nuh tu ada. Kita yakin Nabi Muhammad kita pun ada. Kena yakin dan percaya. Baik, itu bagus. Yang seterusnya, yang kelima, beriman. Okey, ini beriman kepada hari kiamat. Okey, beriman kepada hari kiamat ini bererti kita yakin lepas ini ada hari pembalasan tentang apa-apa yang kita telah buat di waktu sekarang ni lah. Kalau kita banyak buat dosa, hari kiamat inilah hari pembalasan. Hari kiamat ni hari kiamat lah. Hari kiamat ni maksudnya hari di mana kita dibangkitkan balik, dan kita akan menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dihitungkan segala amalan-amalan kita yang dah kita buat. Kalau kita amalan kita tak bagus, amalan kita banyak, kita buat dosa, kita lawan mak kita, kita lawan ayah kita, jadi apa? Mungkin dimasukkan di dalam neraka. Tapi kalau kita banyak buat baik, kita banyak tolong mak kita, kita banyak tolong ayah kita, apa kita buat, apa kita akan dapat? Kita akan dibalas dengan syurga. Jadi hari kiamat ni lah syurga neraka. Okey, baik. Seterusnya yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Okey, ini adalah mengenai takdir kita lah. Kita beriman apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan muka kita dah macam ni dah. Muka kita ni dah macam ni. Kita tak boleh nak buat dah. Muka kita, hidung kita macam ni. Hidung kita tak macam Korea kan. Hidung kita tak macam ni. Maksudnya kat sini yang Allah buat kita dah putih, Allah buat kita dah gelap sikit. Kita tak boleh ubah. Kita kena, semua ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman pada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masa sama kita percaya ada usaha yang kita boleh buat. Baik, jadi setakat itu sahaja. Ustaz harap kena hafal. Yang pertama, okey, kena ingat, kena hafal rukun iman ni. Nanti Ustaz akan tanya. Minggu depan kita akan kelas online, jadi Ustaz akan tanya. Yang pertama iaitu beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada siapa? Beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada siapa? Beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada siapa? Beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada siapa? Beriman kepada hari kiamat. Okey, yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Okey, kena berimanlah kepada semua benda tu. Qada dan qadar kena beriman juga, walaupun macam payah, tapi kena hafal lah. Okey, kena hafal. Senang saja beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Okey, qada dan qadar. Baik. Jadi kena beriman kepada 6 perkara ini. Mesti hafal, dan Ustaz nak minta buat latihan muka surat. Okey, buka buku ni buku ini, iaitu buku aktiviti. Tolong buat latihan muka surat 1 dan juga 2. Muka surat 1 dan juga 2. Okey, muka surat 1 tu kena buat apa? Muka surat 1 itu kita kena, okey, Ustaz terangkan sikit lah. Kena garis warna dan sesuaikan gambar ciptaan Allah dan manusia. Mana ciptaan Allah dan mana ciptaan manusia. Okey, kena garis. Pokok manusia cipta ke? Tengoklah.
Okey. Seterusnya muka surat yang kedua tu, susun semula rukun iman berikut. Kena susun, kena tulis nombor lah kat sebelah tu. Nombor. Kalau boleh guna nombor. Tak apalah, ustaz tak kisah nak guna nombor Jawi pun tak apa, nak guna nombor bahasa biasa pun tak apa. Okey, tulis je. Yang penting ada nombor. Okey, beriman kepada malaikat nombor berapa? Kena ingatlah, kena sebab tu ustaz minta kena hafal. Okey, minta hafal. Beriman pada malaikat ni nombor berapa ni? Alamak, nombor 3 ke nombor 4 ni? Nombor 2 ke? Kena hafal. Baik, seterusnya tandakan right pada kenyataan yang betul dan tanda pangkah pada kenyataan yang salah. Yang kat bawah tu ada muka surat 2 tu, kena tanda right. Kena bacalah, rukun iman ada 6 perkara. Betul ke? Betul, tanda right. Salah, tanda pangkah. Okey. Jadi setakat itu sahaja kelas kita. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan, itu secara online. Kita akan lebih ustaz akan tanyalah rukun-rukun iman ini secara online. Jadi ustaz minta hafal, sangat-sangat kena hafal. Okey. Jadi setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.